Kalau majlis Maulid Rasul dibuat tanpa ada sebarang maksiat, maka benda tu diharuskan, dibolehkan. Tapi kalau dibuat ada satu dua perkara maksiat, perkara dosa, boleh haram lah jadi. Contoh sebutan nama Allah salah. Saya pun nak sebut tak berani pasal sebutan yang salah. Alif lam lam, sabdu di atas al, nipis. Lam di atas la. Lam tu nanti ditebalkan setebal macam mana? Sepenuh-penuh mulut disebut. Allah. Jadi pada a tu jangan tebalkan dulu, nipis a. Allah. Jangan mula-mula a tu dah tebal. Oh, salah. Itu satu. Kemudian nama Nabi Muhammad, mim di depan mu, ha. Ha tu ha pedas, ha ringan, bukan ha. Ha mim sabdu di atas ham, mim di atas ma. Kalau dimatikan mim dal mati di atas mad. Muhammad. Muham tu panjang, mad pendek. Kalau selawat sallallahu ala Muhammad, pendekkan, jangan dipanjangkan. Berubah makna boleh berubah. Kalau tak berubah pun dah bukan nama Nabi Muhammad lah. Kemudian satu lagi selawat yang baru-baru ni masyhur, Allahumma salli salatan kamilah. Salli dekat situ maknanya Allahumma ya Allah salli, selawatkanlah. Selawatkanlah tu rahmatilah, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad lah. Tapi kalau dipanjangkan salli itu, salli itu maknanya selawatkanlah olehmu wahai perempuan. Dia bahasa Arab ni panjang sikit je makna dah berubah. Allah Ta'ala menisbahkan dirinya dalam Quran sebagai lelaki. Maknanya bukan Allah Ta'ala tu berjanji dengan lelaki, tidak. Huwallah, kul huwallahu ahad. Huwa dekat situ untuk lelaki. Allah Ta'ala menyatakan dirinya tu, menisbahkan dirinya tu dengan kata panggilan lelaki. Menunjukkan kekuatan lah, keteguhan. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu berjanji dengan lelaki, tidak. Penggunaan perkataan dia, kalau bahasa Arab dia ada dua, satu dia untuk perempuan, satu dia untuk lelaki. Begitu juga pada selawat tu tadi, salli, li pendek, maknanya selawatkanlah olehmu wahai lelaki, wahai Allah Ta'ala. Bukanlah Allah Ta'ala tu lelaki, tidak. Panggilan kepada Allah tu kita sebut gunakan panggilan lelaki. Tapi kalau salli panjang, ada ya, kita tak ada niat ya, tapi sebutannya panjang. Bukan kita lah, ada orang dia dah jadi selawatlah olehmu wahai perempuan, dah dinisbahkan perempuan kepada Allah Ta'ala. Kalau tahu maknanya boleh jatuh murtad, kafir. Kalau tak tahu maknanya haram, berdosa besar. Jadi baik-baik nak berselawat, nak dapat pahala, tiba-tiba tersalah bacaannya. Alah ustaz, tajwid je sikit je, ya makna dah berubah. Dah tak dapat pahala, dosa pula dapat. Alhamdulillah. Jadi kena hati-hati, jaga tata tertib dalam majlis Maulid Rasul ni. Yang selawat kamilah tu, Allahumma salli salatan kamilah, dilagukan. Biasalah orang tak apalah lagukan, tapi awak melagukan tu jadi berubah makna. Dia berubahnya Allahumma, tu dah panjang lah satu. Sholli solatan, sholli panjang, dipanjangkan. Saya tak nak sambungkan pasal nanti satu ayat tu dah jadi disembahkan kepada Allah Ta'ala, saya potong. Kalau lagu dia sambung Allahumma, dah panjang, tu satu dah salah lah. Sholli solatan tu, shollinya tu panjangkan. Baik, itu antara perkara yang tak sedar. Kalau macam tadi yang bercampur lagi perempuan tu, nampak boleh ditegur. Itu kalau tegur pun terus tak buat je, tak payahlah. Ustaz, itu tak boleh, ini tak boleh, itu jadi hal nanti. Kalau selawat buat mesyuarat, ini selawat ni kena, lagilah. Agaknya yang tukang bagi usul cadangan tu yang kena kecam dia tak. Baik, jadi
jawapan saya pada Ahmad Saintek tadi, hati-hati. Kalau Maulid Rasul dibuat dengan cara yang betul, dapat pahala, dibolehkan, dibenarkan, diharuskan, digalakkan. Tetapi kalau majlis Maulid Rasul dibuat tanpa menjaga batasan, ada perkara-perkara maksiat dari segi sebutan, dari segi percampuran, maka jadilah haram. Haram tetap haram. Baik. Jadi mudah-mudahan kita tak terbuatlah begitu, insya-Allah. Kita sambung. Panjang sangat ni. Sampai mana Wakana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية. Adalah pertumbuhan jasmani Rasulullah dalam sehari sama dengan pertumbuhan sebulan pada anak-anak biasa atas inayah Allah. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. Dalam usia 3 bulan baginda sudah pandai berdiri, dan dalam usia 5 bulan baginda sudah pandai berjalan, dan dalam usia 9 bulan baginda sudah pandai bercakap dengan lancar dan fasih. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقة دموية. Dan dibelah dadanya oleh 2 malaikat yang mulia, dan dikeluarkan daripadanya gumpalan darah hitam. Wa azala minhu hadza syaitani wa bithalji wa salam. Dibuang daripadanya darah tempat bersemayam syaitan itu, dan dibasuh dada baginda dengan air salji. Wa mala'ahu hikmatan wa ma'ani imaniyah. Kemudian diisi dada baginda dengan hikmah dan dipenuhi dengan keimanan. Thumma khatahu wa bi khatamin nubuwwati khatamah. Kemudian dijahit semula, kemudian dicap dengan cap khatamun nubuwah. Wa wazanahu farajjaha bi alfin min ummatihi ummatil khairiyah. Maka ditimbang keimanan baginda, kadarnya sama dengan keimanan yang dimiliki oleh 1000 umatnya yang paling baik. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min hali sibah. Dan dibesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sifat-sifat yang sempurna dan kelakuan utama. ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية. Kemudian Halimah menyerahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bundanya dengan hati yang berat. Hadaram min an yusaba bi musabin hadithin takhsha. Kerana dia khawatir kalau baginda ditimpa musibah yang tidak diingini. Wa wafadat alaihi Halimatu fi ayyami Khadijah as-sayyidatil wadiyah. Pernah Halimah berkunjung ke rumah baginda ketika baginda sudah berumah tangga dengan Khadijah, wanita dermawan. Fahabaha min hibaihil wafiri bihibah. Dan diberilah dia hadiah-hadiah yang banyak dan berharga. Wa qadimat alaihi yawma Hunainin faqama ilaiha wa akhadathul aryahiyah. Dan Halimah pernah berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu terjadinya perang Hunain. Kedatangannya disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hormat hingga Halimah merasa sangat gembira dan berbesar hati.
وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. Disambutnya bonda susunya itu dengan mulia, dengan segala kehormatan dan kemesraan. Wassahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banini wadh-dhurriyyah. Menurut keterangan yang sahih, Halimah memeluk Islam beserta suaminya, anak-anak dan segenap keluarganya. Wa qad addahuma fi sahabati jam'un min thiqatir ruwah. Malahan sebahagian para rawi mengatakan bahawa kedua suami isteri itu termasuk golongan para sahabat. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rawi sebelum ni tertinggal belum lagi ni. Patah balik وَرَضَعَتْهُ أُمُّهُ أَيَّامًا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةُ الْأَسْلَمِيَّةِ. Baginda disusukan oleh bondanya hanya beberapa hari sahaja. Kemudian baginda disusukan oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, allati a'taqaha Abu Lahab hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi bushra. Seorang bekas hamba wanita yang telah dibebaskan oleh Abu Lahab ketika Thuwaibah melawat dan menyatakan kegembiraan atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bebaskan hambanya Thuwaibatul Aslamiyah kerana membawa berita gembira Rasulullah lahir. Lalu apa terjadi kepada Abu Lahab? Dia masih lagi tidak beriman sehingga meninggal dunia. Lalu di akhirat diazab, tetapi setiap hari Isnin diringankan azabnya. Ya Allah, fa arda'athu ma'a ibniha Masruhin wa Abi Salamah wa hiya bihi hafiyah. Disusukannya baginda beserta anaknya Masruh dan Abi Salamah, dan dia amat bergembira melakukannya. Wa arda'at qablahu Hamzah alladhi humida fi nusratid dini surah. Sebelumnya Thuwaibah pernah menyusukan Hamzah yang telah gugur dalam peperangan membela agama Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilaiha minal madinati bi silatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Adapun kemudiannya Rasulullah pernah mengirimkan kepada bonda susu baginda itu beberapa hadiah berupa kain, ini pakaian dari Madinah, dan Thuwaibah amat gembira menerimanya. Ila an awrada haikalaha ra'idul manunid dhariha wa warah. Hinggalah datang saat kematiannya dan baginda sendiri membaringkan jenazahnya di perhentiannya yang terakhir. Qila ala dini qaumihal fi'atil jahiliyah. Ada yang mengatakan bahawa Thuwaibah tetap menganut agama jahiliyah hingga dia meninggal dunia. Waqila aslamat asbatal khilaf ibn Mandah wa hakah. Dan ada pula yang mengatakan bahawa dia telah memeluk agama Islam. Demikian menurut riwayat Ibnu Mundah. Thumma arda'athul fatatu Halimatus Sa'diyah wa kana qad radda kullum minal qaumi sadyaha li faqriha wa abah. Masih lain lagu ni. Thumma arda'athul fatatu Halimatus Sa'diyah. Kemudian baginda disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Wa kana qad radda kullum minal qaumi sadyaha li faqriha wa abah.
yang telah ditolak oleh kaumnya untuk menyusukan putera-putera mereka kerana kefakirannya. Fa akhdaba aishuha ba'dal mahli qabla al-ashiyah, maka makmurlah kehidupannya selepas menyusukan Nabi. Wa darrasad yaha bidurrin darrin albanahul yaminu minhuma wa albanal akharu buah dadanya penuh berisi susu, yang sebelah kanan disediakan untuk Muhammad dan yang sebelah kiri disediakannya untuk puteranya. Wa asbahat ba'dal huzani wal faqri ghaniyah, kemiskinan dan kesusahan Halimah sebelumnya kini berubah menjadi orang yang berkecukupan. Wa saminatis syarifu ladaiha wasyiyah, unta dan kambingnya yang dulu sudah tua dan kurus kering kini menjadi gemuk semua. Wanjaba anjanibiha kullu mulimmatin wa raziyah, segala kesusahan dan penderitaan hidupnya dulu kini dapat diatasi dan dijauhkannya. Wa tarwaza sa'du bi raddi aishihal hani wa wasyah, dan mampulah dia mengatur kehidupannya dengan kebahagiaan serta selamat sejahtera. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa bunga, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Jadi Rasulullah diberikan susu oleh Halimah sebelah kanan, maka sebelah kiri untuk anak Halimah. Rasulullah tak minum sebelah kiri. Sebab ini untuk saudara susuannya. Kecil-kecil lagi Rasulullah dah adil, tak mengambil hak orang lain. Kemudian pertumbuhan badan Rasulullah sebulan, satu hari sama dengan sebulan bayi biasa, baby biasa. Usia 3 bulan dah pandai berdiri, usia 5 bulan dah pandai berjalan, usia 9 bulan dah pandai bercakap lancar fasih. Bukan papa nak yak, bukan papa nak mamam, tak bukan. Fasih betul, bahasa Arab fasih. Jadi walaupun Rasulullah ini sifat harusnya yang hanya satu, iaitu sifat harus bagi Rasul, iaitu bersifat dengan sifat kemanusiaan, tetapi sifat-sifat yang tidak merendahkan martabat kerasulan. Jadi tertolaklah orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini sebelum dilantik menjadi Rasul, dia sama dengan mat-mat kampung biasa. Tertolak kataan tersebut. Jangan sampai kita terikut kata-kata sebegitu, kerana Rasulullah memang bersifat dengan manusia, tapi taklah sama macam manusia biasa lain, tak sama. Baik. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu 4 sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyyah. Tatkala Rasulullah berumur 4 tahun, beliau dibawa oleh bundanya ke Madinah. Thumma adat fawafatha bil abwa'i aw bi syi'bil hajunil wafa. Kemudian dalam perjalanan kembali, bundanya wafat di sebuah perkampungan yang bernama Abwa', atau di tempat yang jauh dari bukit Mekah. Fahamalathu hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah, maka dibawalah Rasulullah oleh inang pengasuhnya bernama Ummu Aiman, keturunan Habsyi. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harithah maula, yang kemudiannya dia dikahwinkan oleh Rasulullah dengan hamba baginda yang bernama Zaid bin Harithah.
وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية. Setelah sampai di Makkah, diserahkannya lah Rasulullah kepada datuknya Abdul Muttalib, maka dipeluknya cucunya itu, sungguh kasihan beliau pada cucunya itu. Wa qala inna libni la sya'nan 'aziman fabakhin bakhin liman waqqarahu wa wala. Dan berkatalah dia, semoga engkau kelak membawa kebaikan besar pada manusia, wahai cucuku. Maka bakhin, ini sungguh bahagia kelak siapa yang mengalami hari depannya dan membantu gerakannya. Walam tashku fi sibahu ju'an wala atashan qattu nafsuhul abiyah. Pada waktu kecilnya baginda tidak pernah mengeluh kerana tersangat lapar atau sangat haus. Wa kathiran ma ghadha faltaza bima'i zamzam fa ashba'ahu wa arwah. Bila tidak ada makanan, seringkali baginda hanya meminum air zam-zam, maka kenyanglah dia. Rasulullah waktu kecil tak ada mengeluh, mana lapar, tak ada. Macam kita, macam budak-budak sekarang. Macam anak saya, baru lepas makan, kan 1 jam nak makan, kan tadi baru makan, nak makan lagi. Ya Allah, budak ni, ya betul. Ini kenapa ni makannya ni? Ya tak, Rasulullah tak pernah mengadu lapar atau haus. Azan dulu sekejap. Ya? Azan dulu. Nak berhenti ke? Azan dulu. Ke nak berhenti terus? Azan dulu. Nanti sambung. Oh, nanti sambung. Baik. Saya ingat nak berhenti je, tapi tak apalah. Sambung habis sekali. Baik, sambung sikit ya, habiskan rawi ni je ya. Walamma unikhat bifana'i jaddihi Abdul Muttalib matayal maniyah. Tidak lama kemudian datuknya yang begitu kasih dan sayang padanya meninggal dunia pula. Kafalahu ammuhu Abu Talib syaqiqu abihi Abdullah. Diasuhlah baginda oleh saudara bapa baginda Abu Talib, iaitu adik ayahanda baginda Abdullah. Faqama bi kafalatihi bi azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah. Diasuhnya lah anak saudaranya itu dengan penuh semangat cita-cita, dengan penuh harapan dan diberinya perlindungan sepenuhnya. Wa qaddamahu 'alan nafsi wal banini wa didahulukannya keperluan baginda daripada kepentingan anak-anaknya serta keluarganya. Walamma balagha 12 sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ilal biladish syamiyah. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, baginda dibawa saudara bapa saudara baginda berniaga ke negeri Syam. وعرفه الراهب بحيراء بما حازه من وصف النبوية وحواه. Seorang rahib bernama Buhaira melihat ada tanda-tanda kenabian pada baginda. Wa qala inni arahu sayyidal alamin wa rasulallahi wa nabiyyah. Dan rahib itu berkata, sesungguhnya aku yakin bahawa anak ini kelak akan menjadi junjungan alam, Rasul Allah dan Nabinya. Qad sajada lahu asy-syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa linabiyyin awwah. Kerana kulihat segala kayu dan batu sujud kepadanya, sedangkan kedua benda itu tidak akan sujud melainkan kepada Nabi sahaja. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Kami, yakni para rahib, melihat tanda-tanda itu pada kitab langit yang terdahulu. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahu an-nuru wa ala
Dan di antara dua tulang belikatnya ada cap kenabian, yakni khatamun nubuwah yang bercahaya mengelimantang. Wa amara ammahu biraddihi takhawufa alaihi min ahli dinil yahudiyah. Dan rahib menyuruh agar segera membawa baginda kembali ke Mekah kerana ditakuti akan terjadi hal yang tidak diingini ke atas diri baginda dari orang-orang Yahudi. Faraja'a bihi wa lam yujawiz minasyamil muqaddasi busra. Maka dibawanya lah anak saudaranya itu pulang dan tidaklah mereka melampaui negeri Syam al-Muqaddas. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Baik. Jadi dekat sini ada beberapa perkara saya nak sentuh, iaitu rahib Buhairah namanya nampak tanda-tanda kenabian. Apa yang dia nampak iaitu batu dan kayu sujud kepadanya. Dekat sini bukanlah maknanya batu dengan kayu itu menyembah Rasulullah, tidak, itu penghormatan. Sujud sebagai penghormatan sebagai Rasul Allah, bukan sujud tu sebagai menganggap Nabi itu sebagai Tuhan, tidak. Seperti mana ayat Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali Iblis. Sebelum tu dia panggil apa? Azazil tu kan. Diperintahkan supaya sujud. Malaikat semua sujud kecuali Azazil ni tadi, yang akhirnya jadi iblis. Bukanlah sujud tu suruh sujud seperti mana menyembah Allah Ta'ala, tidak. Hormat sebagai pesuruh Allah, hormatkan Nabi Adam sebagai pesuruh Allah. Bukan suruh sujud macam menyembah Allah Ta'ala, tidak. Jadi kena tahu dekat situlah. Kemudian yang pertama, yang minggu lepas ada saudara kita yang bangkitkan pasal nur Nabi Muhammad yang qadimah tu kan. Pada rawi yang pertama tu kan, ku mohon doa restu serta kesejahteraan untuk ku persembahkan kepada nur yang gemilang yang diberikan dengan qadim dan abadi. Qadim dekat sini bukanlah maknanya tak ada mula macam Allah Ta'ala, tidak. Dalam kitab Tauhid Aqidatun Najin, qadim itu 4 pengertian. Qadim tu 4 pengertian. Salah satunya yang paling awal. Yang paling awal. Contoh dalam bahasa, siapa yang paling awal datang masjid ni tadi, siapa? Biasa saya nampak haji ni, Tuan Bilal biasa ngaji dulu. Dulu masa saya datang pukul 6.30, 6.45 kan. Nampak haji ni dulu. Haji ni qadim. Qadim apa? Bukan haji ni tak ada permulaan macam Allah Ta'ala, tidak. Dia yang paling awal datang sebelum maghrib lah. Kalau subuh, tengoklah esok subuh kan. Haji qadim, dia ni qadim. Bukanlah maknanya dia tu ada sifat Allah Ta'ala, tak ada mula, tidak. Dia yang paling awal. Bapa qadim daripada anak. Bapa dulu lahir, bapa dulu hidup, baru anak. Itu salah satu makna qadim dalam bahasa Arab. Bukan maknanya qadim dekat sini Nabi Muhammad tu qadim, tak ada mula macam Allah Ta'ala, tidak. Dia tu makhluk, ada permulaan. Cahaya Nabi Muhammad tu ada permulaan. Cuma dekat sini digunakan qadim tu dengan makna dia makhluk yang paling awal. Makhluk yang paling awal. Baik. Jadi yang mengarang kitab ni Said Ja'far Barzanji. Dia ni mufti di negeri Madinah dulu. Takkanlah tak tahu bab tauhid, sudah tentulah tahu. Jadi itu dia punya pengertian, janganlah kita salah erti.
Baik, kemudian ada khatamun nubuwah. Tadi pada rawi sebelum ni pun ada khatamun nubuwah. Dalam kitab Syarah Barzanji, khatamun nubuwah ni tanda kenabian ataupun cap kenabian. Penutup khatamun, penutup nabi, nubuwah kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad penutup segala nabi. Lepas Nabi Muhammad tak ada nabi lagi lain. Habis nanti Nabi Isa turun akan membawa syariat Nabi Muhammad juga. Jadi khatamun nubuwah ni dia capnya tu adalah dalam kitab Syarah Barzanji, kitab Madarijus Su'ud, guru saya pernah bacakan, merupakan daging timbul pada badan Rasulullah. Terletaknya kat mana? Antara dua belikat Rasulullah. Belikat mana? Alah, belikat tu yang awak kalau pernah penat tu minta urut bini tu tekan belikat tu, itulah belikat tu. Urat-urat belikat tu kan. Tu tekan, sedapnya ya Allah tu kan. Itu belikat. Antara tulang belikat Rasulullah tu ada daging timbul. Dalam kitab Syarah Barzanji bentuknya macam segitiga telur burung merpati. Telur burung merpati bukan lonjong Ustaz. Dia segitiga tapi tak begitu tajam lah. Dia bukan segitiga tajam gitu, tidak. Segitiga bucunya bulat sikit. Seperti telur burung merpati. Padanya tertulis Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dalam segitiga tu ditulis Allah wahdah, maha esa dia, tunggal ia, maha satu ia, la syarikalah, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Pada luar segitiga tu, tawajjah haitsu syi'ta, engkau lihatlah, kau hadapkanlah wajah engkau, haitsu, sebanyak mana, syi'ta, engkau nak, fa innaka mansur, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Khasiatnya apa? Barang siapa melihat atau membaca atau membayangkan khatamun nubuwah pada waktu pagi, insya-Allah selamat sampai ke petang. Barang siapa membaca atau membayangkan atau melihat khatamun nubuwah pada waktu petang, selamat sampai ke pagi. Macam mana nak tengok Ustaz? Dah tak ada, lukis sendirilah. Tak pandai suruh Ustaz tuliskan. Ada orang buat stiker, tampal kat kereta ke kan, kat rumah ke, baca tengok. Alah Ustaz, saya tiap-tiap hari tengok aksiden juga. Ya, alhamdulillah tak cedera aksidennya. Ya tak? Datang lagi, Ustaz, saya aksiden cedera lah Ustaz. Alhamdulillah tak mati. Hidup lagi. Ya tak? Ustaz, yang selalu jumpa Ustaz tu, Ustaz ingat tak? Dia dah mati Ustaz. Dia baca setiap pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia mati dalam keadaan beriman. Dia mati kan, semua orang mati kan. Jadi yang selamat tu selamat di dunia dan akhirat. Jadi kalau kat dunia aksiden dia mati aksiden, mati kemalangan, kan termasuk dalam mati syahid akhirat. Kenapa? Sebab sangat dahsyat, sangat sakit. Ya Ustaz, alah awak terpelecuk sikit dah sakit, ini lagi aksiden. Jadi janganlah minta macam tu. Kita minta mati syahid Ustaz awak doa boleh, doa tu boleh tapi awak bersedia je lah. Ya Allah, ada kan orang suka kan, ya Allah matikanlah aku dengan mati syahid. Ya Allah, seram doanya. Nak aminkan macam seram. Ya Allah, berani betul macam doa bersedia je lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.